A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Baiklah, dalam video kali ni saya akan kongsikan sekali lagi kisah daripada Abang Andi. Apa yang Abang Andi kongsikan dalam kisah ni adalah sebahagian daripada pengalaman dia sepanjang membantu mengubati pesakit dia dan untuk dijadikan iktibar buat kita semua. Yang mana belum subscribe tu, sila subscribe sekarang dan tekan notification bell sekali. Sebelum saya mulakan, jom kita baca salawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Satu petang 2 tahun yang lalu, Ramli keluar dari hutan selepas aktiviti memancingnya selesai. Dah 3 hari 2 malam Ramli masuk hutan untuk memancing dekat kawasan paya dan lubuk yang dia dah mark sebagai tempat kegemaran dia memancing sejak 2-3 bulan ni. Ini disebabkan paya dan lubuk ni telah membuahkan hasil yang luar biasa setiap kali Ramli memancing dekat situ. Selalunya dekat tempat lama, Ramli cuma dapat 1 hingga 3 ekor ikan je. Itu pun setelah berjam-jam dekat situ. Tapi dekat tempat baru ni, dalam sejam Ramli boleh dapat dekat 5 ekor ikan. Ramli ni dah ada isteri tapi belum ada rezeki nak dapat anak lagi. Jadi dekat rumah hanya mereka berdua je. Setiap kali nak pergi memancing, Ramli akan suruh adik perempuan dia, teman isteri dia, Salwa. Bila Ramli balik dari mancing, dia akan bagi upah pada adik dia. Hari ni Ramli balik lewat sikit dari mancing. Selalunya sebelum isyak dia dah sampai rumah. Memang dah jadi kebiasaan dia akan bersihkan diri dekat RNR terdekat dan solat maghrib dulu dekat sana sebelum balik ke rumah. Tapi kali ni dah dekat pukul 12 malam. Bayang dia pun tak nampak lagi. Salwa jadi sangat risau. Dia dah cuba telefon Ramli berkali-kali tapi semuanya tak diangkat. Salwa dah nak pergi balai polis tapi dihalang oleh Maya, adik dia. Maya cadangkan supaya bersabar dulu. Kalau sampai esok pagi Ramli masih tak balik lagi, baru mereka berdua akan buat laporan polis. Kemudian mereka berdua buat keputusan untuk berjaga dan tunggu Ramli balik dekat ruang tamu sambil tengok TV. Tiba-tiba kedengaran suara Ramli dari luar. Salwa, abang ni, tolong buka pintu. Salwa terus buka pintu. Ramli masuk dan bagi perkakas mancingnya pada Salwa untuk disimpan. Ramli bersuara, "Sorry, abang tertidur dekat RNR tadi. Penat sangat lah. Tak perasan hari dah lewat malam." "Sekurang-kurangnya telefon lah dulu, mesej ke apa. Ini diam je. Mana saya tahu kalau jadi apa-apa pada abang." Salwa terus pergi ke stor belakang untuk simpan perkakas memancing. Maya hanya perhati gelagat suami isteri tersebut. Kemudian Salwa keluar dari bilik stor dan menuju ke ruang tamu. Salwa tengok suaminya tak ada dekat ruang tamu. Maya cakap Ramli dah naik atas. Langsung tak tegur dia pun, menonong je naik atas. Selalunya bila balik, Ramli akan makan, mandi dan lepas tu solat. Kemudian baru dia tidur. Maya hanya mengangkat bahu dan tengok TV balik. Mata dia tengok TV tapi fikiran dia melayang. Dia rasa sikap abang dia tu pelik pula hari ni. Abang tak bagi salam ke masa masuk rumah tadi? Dia tak pasti. Matanya semakin kuyu dan terus tertidur. Pagi esoknya, masa Maya tengah sarapan, Salwa bersuara, "Maya, akak nak cakap sikit ni, boleh?" "Ada apa kak?" "Tanyalah. Abang Ramli kau tu sekarang ni makin kerap pergi mancing." "Ya tahu, tapi apa yang peliknya? Kan itu memang hobi dia." "Ya memang itulah hobi dia, tapi sejak kebelakangan ni pelik. Selalu sangat perginya. Kadang tu setiap hujung minggu.
Dia dah kurang luangkan masa dengan akak tau. Dekat rumah ni pun dia tidur je memanjang. Satu kerja rumah pun tak dibantu. Tak macam dululah Maya. Kesian juga dekat Salwa bila dengar cerita dia. Maya pun perasan abang dia sekarang kerap sangat pergi memancing. Sekejap-sekejap Salwa telefon suruh teman dia sebab Ramli tak ada kat rumah. Nasib baik Maya ni meniaga online, jadi dia boleh kerja dekat mana-mana. Dan rumah Salwa ni coverage internet dia laju. Senanglah dia buat kerja. Tapi Maya tak sangka pula abang dia betul-betul dah berubah. Maya bersuara, "Mungkin abang ada masalah dekat tempat kerja kot. Dia saja diamkan sebab tak nak akak risau. Sebab itulah abang rasa berat kepala dan selalu tidur. Cuba akak selotok dengan abang dulu. Mana tahu terbuka hati dia nak kongsi masalah." Salwa hanya mengangguk. "Mungkin juga. Baik, aku kena cuba." Malam tu, Khamis malam Jumaat, terasa sunyi sepi je. Ramli berdiri dekat balkoni bilik, pandang ke arah hutan kecil depan rumah mereka. Kemudian Salwa datang bawa 2 gelas kopi panas dan biskut kering. Cawan kopi dan piring berisi biskut kering diletakkan atas meja kopi yang dah ada dekat situ. Salwa teringat kata-kata Maya minggu lepas. Ini adalah masa terbaik untuk dia cuba tanya masalah yang Ramli cuba sorokkan dari dia. Tapi bila dia tanya, Ramli hanya diam sambil berdiri tegak pandang ke arah hutan yang gelap tu. Salwa rasa sangat pelik. Tiba-tiba dia mula rasa seram sejuk. Terdengar dari jauh sayup-sayup bunyi anjing menyalak bersahut-sahutan. Jantung tiba-tiba berdegup kencang. Dia pandang ke arah yang sama, hutan kecil yang gelap dan sunyi tu. Terasa ada yang tak kena malam ni. Tiba-tiba Ramli bersuara, "Kenapa? Dah rasa seram ke?" Salwa terus beristighfar sebab terkejut dengan teguran Ramli yang tiba-tiba tu. Kemudian Ramli tersenyum menampakkan giginya. Kepala Ramli berpaling ke arah kanan, menghadap meja kopi yang Salwa duduk tu. Tiba-tiba Ramli ketawa kecil sambil pandang Salwa dengan mata yang terjegi. Kalau siang Ramli buat macam tu taklah menyeramkan sangat, tapi ni dah malam. Salwa terus pandang tepat ke muka Ramli dan bersuara, "Abang okey tak ni? Kenapa pandang saya macam tu? Seram lah." "Apa yang kau seram? Aku kan laki kau juga." "Kenapa abang pelik sangat malam ni? Abang okey ke tak ni? Jangan macam ni lah bang, saya takut ni." Ramli terus ketawa. Salwa cuba bertenang walaupun sebenarnya dia dalam ketakutan dengan sikap suami dia malam tu. Tiba-tiba Ramli cuba mendekati Salwa dengan tangannya didepakan macam nak rangkul dia. Salwa jadi terlalu takut. Nalurinya kuat mengatakan dia kena lari dari Ramli. Ini bukan suaminya yang sebenar. Salwa terus terbalikkan meja kopi. Depan dia habis semua kopi dengan biskut bertaburan dekat atas lantai. Ramli tercengang sekejap. Salwa ambil kesempatan tu berlari ke muka pintu bilik. Ramli bersuara, "Salwa, nak pergi mana tu? Sini, kemari kau." "Tidak, kau bukan suami aku." Bang! Pintu bilik dihempas dengan kuat. Salwa terus kunci pintu dari luar dan berdiri dekat luar bilik sambil tekapkan telinga dekat pintu bilik. Tak ada bunyi langsung dari dalam bilik. Senyap sunyi je. Salwa mula rasa tak sedap hati. Cepat-cepat dia turun ke ruang tamu dan telefon ibu dia, Hajah Bonda. Terdengar suara Salwa dekat telefon. Ibu, tolong." "Sal, kenapa ni? Kenapa senyap? Tolong apa? Ibu tak faham." "Ibu, tolong Salwa ibu." "Ya Allah Salwa, kenapa ni Sal? Hello Sal, hello Sal, Sal." Tiba-tiba talian terputus sebab baru je Salwa nak habiskan ayat, dia terpandang cermin dekat depan dia. Kelihatan Ramli tengah berdiri dekat belakang dia sambil tersenyum. Hajah Bonda cuba telefon semula, namun tak ada jawapan. Dengan hati yang tak sedap tu, Bonda campai kunci kereta dan bergegas ke rumah Salwa. Bonda memandu dengan laju. Jantungnya berdegup kencang. Sesekali dia pandang cermin sisi dan memotong kenderaan yang dirasakan sangat perlahan. Berkali-kali Bonda cuba telefon menantu lelakinya Ramli,
tapi tak ada jawapan. Tiba-tiba bonda teringatkan Maya. Nasib baik dia ada simpan nombor telefon Maya. Dengan segera bonda telefon Maya. Hello, Assalamualaikum. Maya ke ni? Ya, waalaikumsalam. Siapa ni? Nak, ni Hajah bonda, ibu kepada Kak Salwa. Oh, Hajah bonda rupanya. Kenapa tiba-tiba telefon Maya ni? Ada apa ya? Salwa, dia ada call Maya tak? Dia ada bagi tahu Maya apa-apa tak? Tak adalah pula. Kenapa tu Hajah bonda? Ada apa-apa yang berlaku ke? Ya, tadi Salwa ada telefon bonda. Belum habis dia cakap, bonda dengar dia menjerit. Terus terputus. Sampai sekarang bonda tak dapat kontak Salwa atau Ramli. Bonda risau sangat ni. Boleh tak Maya tolong pergi rumah mereka dan tengokkan apa yang dah jadi? Bonda tahu Maya tinggal dekat dengan rumah mereka. Ya Allah. Baiklah, Maya akan pergi sekarang. Nanti dah sampai sana, Maya telefon bonda ya. Baik, terima kasih Maya. Bonda pun dalam perjalanan ke rumah mereka. Apa-apa beritahu ya. Assalamualaikum. Tak sempat Maya balas salam, talian diputuskan. Bonda fokus memandu. Jalan dekat depan dia sekarang gelap gelita. Kurang lampu jalan. Dia hanya bergantung semata-mata pada lampu keretanya saja. Kemudian bonda pandang cermin belakang. Terus dia beristighfar. Astaghfirullahalazim. Apa yang ada dekat belakang bangku ni? Ya Allah, aku mohon perlindunganmu. Bonda nampak sekujur tubuh kurus serba hitam berambut panjang kaku dekat bangku belakang kereta dia. Tiba-tiba kedengaran. Kau jangan ganggu urusan aku. Kalau tak kau mati. Kau mati. Al-anuka bin la'natillah. Al-anuka bin la'natillah. Al-anuka bin la'natillah. Tiba-tiba bunyi horn kedengaran dari depan kereta bonda. Ada sebuah lori kecil entah datang dari mana masuk ke lorong bonda. Allahu Akbar! Bonda pusing steering sekuat hati untuk elak lori depan dia berputar-putar kereta bonda atas jalan raya. Gedogang! Kereta kancil bonda akhirnya terlanggar pembagi jalan. Nasib baik bonda tak apa-apa, cuma kepalanya berdarah sebab terhantuk steering kereta. Bonda masih lagi terkejut dan tak pasti apa yang berlaku. Jantungnya terasa sakit sebab terlalu kuat berdegup. Tak ada kenderaan yang lalu lalang untuk membantu. Laluan tu sepi, lengang. Bonda buka tali pinggang kereta dan bersandar kejap untuk tenangkan diri. Tiba-tiba terdengar bisikan di telinganya. Itu baru amaran. Lepas ni kau akan mati terus. Ingat tu, jangan ganggu urusan aku. Cepat-cepat bonda pandang bangku belakang. Sosok hitam kurus kering berambut panjang tu dah tak ada. Tiba-tiba bonda teringat sesuatu. Dia terus keluar dari kereta dan berlari-lari anak untuk mencari sesuatu. Mana perginya lori kecil yang nak langgar aku tadi? Takkan hilang macam tu je. Bonda terasa sangat keliru. Kepalanya terlampau berat. Tubuhnya terasa sangat penat. Akhirnya bonda jatuh terbaring tepi jalan. Pandangannya semakin kelam. Hanya yang keluar dari mulutnya, Salwa, Salwa, Salwa. Pukul 11.30 malam, Maya sampai rumah Ramli. Kelihatan rumah mereka gelap, macam tak ada orang dalam tu. Assalamualaikum. Abang, akak, Maya datang ni. Senyap, pagar rumah berkunci. Maya rasa tak sedap hati. Tak mungkin mereka tak ada dekat rumah sedangkan bonda beria-ia minta tolong untuk datang jenguk abang dengan kakak ipar dia tu. Maya buat keputusan untuk panjat pagar rumah. Kaki dia separuh dah ada dekat dalam dan separuh lagi masih dekat luar pagar. Tiba-tiba muka Maya disuluh dengan lampu dari kereta polis peronda. Salah seorang polis peronda keluar dari kereta dan berjalan menuju ke arah Maya. Dia bersuara, "Apa yang awak buat tu? Mohon kerjasama untuk turun sekarang juga." Terhege-hege Maya turun dari pagar rumah abang dia tu. "Apa yang awak cuba buat tadi? Awak cuba ceroboh rumah ni ke?" "Bukan tuan, sebenarnya ini rumah abang kandung saya. Saya cuba telefon mereka tapi tak dapat. Jadi saya datang ke sini. Saya panggil tapi mereka tak menyaut. Disebabkan terlalu risau, saya buat keputusan untuk panjat pagar ni." "Mungkin mereka dah tidur. Kenapa tak datang esok je?" "Sebenarnya tuan,"
Baru je Maya nak terangkan kepada pegawai polis tersebut, tiba-tiba kedengaran suara Salwa menjerit dari dalam rumah. Abang, jangan apa-apakan saya. Tolonglah abang. Kedua-dua pegawai polis peronda tu berpandangan. Kemudian salah seorang pegawai polis yang bernama Khalid bersuara. Apa yang terpekik dekat dalam sana tu? Maya kelihatan cemas. Dia kenal dengan suara tu. Suara kakak ipar dia minta tolong. Pegawai Khalid berjalan ke arah pintu pagar dan suruh penghuni rumah tu keluar. Senyap sunyi, Khalid pandang kawan dia. Kawan dia mengangguk macam bagi isyarat pada Khalid untuk buat sesuatu. Kemudian Khalid panjat pintu pagar dan perlahan-lahan berjalan ke arah pintu rumah Ramli. Khalid bersuara. Assalamualaikum. Ada sesiapa di rumah? Saya dari unit peronda polis. Mohon keluar sebentar. Diam, masih lagi sunyi. Baru je Khalid nak bagi salam kali kedua, pintu rumah dibuka dengan tiba-tiba. Zap. Ya, ada apa tuan? Tanya Ramli yang berdiri dekat muka pintu. Ramli pandang Khalid dengan senyuman. Kemudian dia renung ke arah Maya yang tengah berdiri dekat luar pagar dengan renungan yang tajam. Pegawai Khalid bertanya, kami dengar jeritan seorang perempuan tadi dekat dalam. Siapa itu? Oh iya tuan, minta maaf di atas kekecohan tadi. Itu sebenarnya isteri saya, Salwa. Dia mengigau mimpi buruk tadi. Sebab tu agaknya tuan dengar dia menjerit tadi. Boleh saya masuk untuk pemeriksaan? Ramli terus pandang tepat ke anak mata Khalid. Mata hitam Ramli semakin mengecil dan tak berkedip sikit pun. Kemudian Ramli pandang ke arah Maya dan tersenyum sinis. Tiba-tiba kawan sekerja Khalid bersuara. Khalid, kita kena pergi sekarang. Ada pergaduhan berlaku dekat Taman Siwaja. Kita dipanggil ke sana sekarang. Khalid macam tersentak dari lamunan. Oh, okey. Kita gerak sekarang. Terima kasih atas kerjasama. Sama-sama tuan. Kedua-dua pegawai polis beredar dengan kereta Proton Inspira berwarna biru putih. Maya perhati kereta tersebut pergi hingga hilang dari pandangan. Ramli bersuara. Apa yang kau terjegat lagi tu? Masuklah cepat. Sejuk dekat luar ni kan. Takkan nak berdiri sampai pagi esok. Astaghfirullahaladzim, terkejutlah Maya abang ni. Kak Salwa dekat mana bang? Kak Salwa kau tengah tidur dekat atas. Dia mengigau mimpi buruk tadi. Mimpi buruk? Sepanjang Maya temankan Kak Salwa tu, tak pernah pula dia mimpi buruk. Ini baru pertama kali Maya dengar. Entahlah, kau pergilah tengok sendiri. Dia ada tengah tidur dalam bilik atas tu. Cepat-cepat Maya tanggalkan kasut dan masuk ke dalam rumah. Tas tangan dicampakkan atas sofa dekat ruang tamu. Kemudian berlari-lari anak naik tangga ke bilik Salwa. Pintu bilik dibuka dengan perlahan. Maya masuk dengan berhati-hati. Lampu bilik dibiarkan terpadam. Dia tak nak kejutkan Salwa yang tengah baring atas katil tu. Kemudian Maya duduk dekat tepi katil. Tangannya diletakkan dekat atas dahi Maya. Normal, tak panas pun. Tiba-tiba Ramli bersuara dekat belakang dia. Kak Salwa kau tak demam pun. Cuma dia suka mengigau-ngigau tu je. Tadi Hajah Bonda ada telefon Maya. Kenapa dia call Maya pula? Ada apa hal tu? Entahlah bang. Dia telefon tu dalam keadaan cemas dan dia suruh Maya datang ke rumah ni. Tengokkan abang dengan Kak Salwa. Maya tak faham sangat dengan apa yang Bonda katakan tadi. Malam tu wajah Ramli pucat sangat. Macam tak ada darah. Ramli berdiri depan langsir bilik. Disebabkan cahaya bulan memancar ke arah Ramli, jadi wajah Ramli semakin susah nak dilihat. Hanya kelihatan tubuh kurus tinggi yang gelap tengah pandang Maya. Maya berdiri sambil sandarkan badan dia dekat dinding balkoni bilik. Matanya pandang keadaan sekeliling yang makin bertambah sunyi dengan gelap tu. Keseraman makin terasa bila Maya teringatkan rumah abangnya ni adalah lot yang terakhir di lorong tu. Ditambah pula dua keluarga jiran yang tinggal sendiri dengan abang dia dah berpindah, membuatkan rumah mereka tu jauh dari jiran yang lain. Tiba-tiba Maya terpandang lantai balkoni bilik tu. Kelihatan macam belecak dan bertakung. Maya mula duduk bertinggung. Ditenungnya air yang bertakung tu. Dengan bantuan cahaya bulan dan lampu jalan yang sama-sama serta bau yang sangat dikenal, Maya amat pasti yang bertakung tu adalah air kopi. Maya bersuara. Apa ni bang? Kenapa ada air kopi atas lantai ni? Itu air yang aku tumpahkan tadi. Saja nak pancing kau. Pancing? Tu bukan suara Kak Salwa ke? Maya angkat je kepala. Bam!
Muka dia dihayun dengan bantal peluk sekuat hati. Depan-depan, Maya terperosok ke belakang dan kepalanya terhantuk dekat dinding balkoni. Aduh. Maya sempat raba belakang kepala dia, terasa basah dan panas bila dia tengok nampak darah pekat dekat tapak tangan dia. Darah. Degupan jantung Maya semakin perlahan. Maya memang jenis tak boleh tengok darah dan mula tak sedarkan diri. Bonda mula sedarkan diri. Dia pandang keadaan sekeliling perlahan-lahan dan bersuara, "Di mana aku sekarang ni? Makcik dah sedar? Alhamdulillah, baguslah. Di mana saya ni?" "Makcik sekarang berada di hospital. Malam tadi ada orang terjumpa makcik terbaring tepi jalan dengan kereta makcik yang kemalangan. Langgar pembagi jalan. Jadi dia telefon ambulan bagi pihak makcik." "Salwa macam mana? Di mana Salwa sekarang?" Bonda pusing kiri dan kanan, macam cari sesuatu dan cuba untuk bangun dari katil pesakit. "Bertenang makcik, jangan bangun dulu. Makcik kena rehat dulu ya. Boleh saya tahu siapa Salwa? Maaf, masa makcik dihantar ke hospital, kami tak jumpa kad pengenalan makcik. Telefon makcik pula ada kata laluan." Bonda termenung panjang. Sekarang ni yang Bonda risaukan hanyalah Salwa. Badan dia terasa sakit-sakit. Dia cuba untuk berdiri dari katil tapi tak berdaya. Tiba-tiba Bonda teringat adik lelaki dia, Tok Jimeran. Dah agak lama dia tak berhubung dengan Tok Jimeran. Kali terakhir masa majlis perkahwinan Salwa 3 tahun lepas. Aku kena hubungi dia. Dia je harapan aku sekarang ni. Petang tu, masa Tok Jimeran tengah hisap rokok daun dekat beranda rumah sambil minum kopi telefon dia berbunyi. Tok Jimeran ambil telefon dan ditenungnya skrin telefon tu. Hajah Bonda. Ada apa hal agaknya dia tiba-tiba call ni? "Assalamualaikum Tok Jimeran." "Waalaikumsalam. Ya Hajah Bonda. Ada mimpi apa tiba-tiba call aku ni?" "Begini Tok Ji, saya perlukan bantuan sedikit. Ini berkenaan anak saya, Salwa." Bonda ceritakan segala yang telah berlaku pada Tok Jimeran. Tok Jimeran dengar dengan khusyuk dan hanya sesekali mencelah untuk bertanya beberapa soalan. Dan Tok Jimeran akan cuba selesaikan masalah ni. Kalau selesaikan awal, dia akan bawa anak dan menantu Bonda datang melawat Bonda dekat hospital. Setelah bagi salam, Tok Jimeran letak telefon dekat sebelah dia. Dia tuang kopi panas sikit lagi, kemudian menghirup kopi tu sedikit demi sedikit sehingga habis. Kemudian Tok Jimeran merenung kosong ke hadapan dan mula bertafakur. Dia baca beberapa surah dan kemudiannya meneruskan zikir dalam setiap hela nafas dengan tenang. Tok Jimeran berhubung secara batin dengan Ramli mengikut nama yang diberikan oleh Hajah Bonda tadi. Dalam susu batinnya, dia nampak susuk menyeramkan bertubuh kering, tinggi dan rambut keras kejung panjang hingga ke lantai. Tok Ji bersuara, "Dari mana kau berasal?" Siapa kau? Apa kau nak dari aku? Kalau kau tak nak mati, baik kau pergi. "Siapa aku tak penting. Kenapa kau ganggu budak tu dan keluarga dia? Tinggalkan budak tu sekarang." Kalau kau hebat, aku cabar kau untuk pisahkan aku dari budak ni. Aku dah sebati dengan dia. Tak ada sesiapa boleh pisahkan aku dengan budak ni tanpa berhadapan dengan kematian. Walaupun makhluk tu tak nampak dengan siapa dia berkomunikasi, namun berdasarkan aura yang mengelilinginya, makhluk tu yakin dia berhadapan dengan bukan calang-calang manusia. Tunjukkan diri kau kalau berani. Tok Jimeran tersenyum sinis. Dia tahu makhluk tu cuma nak pancing dia supaya dia dedahkan diri. Tetapi dia tak akan termakan umpan daripada makhluk tu. "Baiklah, kalau kau masih berdegil, aku tak ada cara lain selain bunuh kau. Aku akan kembali. Siapkan diri kau untuk berhadapan dengan aku." Kemudian Tok Jimeran putuskan sambungan batin dia dengan Ramli. Teruk juga keadaan budak Ramli ni. Bukan main-main lagi ni. Tiga hari kemudian, pukul 8 suku malam, sebuah kereta wira berhenti tak jauh dari rumah Ramli. Di dalamnya ada Hajah Bonda, Tok Jimeran dan 2 orang anak buahnya yang mengaji ilmu hikmah bernama Aziz dan Harun.
Kedua-duanya baru berusia lingkungan 30-an. Masing-masing adalah sahabat baik dari sekolah yang ada minat yang sama dalam dan mendalami ilmu hikmah ni. Mereka kenal Tok Jimeran sejak sekolah menengah lagi dan sangat minat mendengar cerita-cerita yang jadi bualan penduduk kampung berkenaan kehebatan Tok Jimeran dalam membantu kes-kes mistik yang terjadi di kampung mereka dan juga di kampung sekitar. Disebabkan Tok Jimeran tengok dua orang anak muda ni betul-betul ikhlas nak belajar dan gunakan ilmu tersebut ke arah kebaikan, jadi dia terima mereka sebagai anak murid. Sejak itu, ke mana saja Tok Jimeran pergi, dia akan bawa dua orang anak buahnya tu. Hajah Bonda pula telah dijemput oleh Tok Jimeran dari hospital lepas doktor benarkan dia pulang. Sebenarnya, Tok Jimeran dah terangkan pada Hajah Bonda berkenaan pandangan batinnya terhadap Ramli dan anaknya Salwa. Setelah terangkan rancangannya kepada Bonda, jadi Bonda pun nak turut serta dalam misi menyelamatkan anak dan menantunya dari makhluk durjana tu. Itu pun setelah puas dia merayu dengan Tok Jimeran. Sebelum mulakan rancangan, mereka berdoa dulu. Setelah semuanya selesai, Tok Jimeran mula pagar badan Bonda, Aziz dan Harun. Kemudian mereka keluar dari kereta dan berjalan ke arah rumah Ramli. Di tangan masing-masing ada bungkusan bahan-bahan yang akan digunakan dalam usaha menentang makhluk durjana tu. Bila nak dekat sampai, Aziz dan Harun ikut jalan lain. Mereka ikut jalan ke belakang rumah Ramli. Tok Jimeran dan Bonda pula berjalan terus ke depan pagar rumah Ramli. Pagar rumah Ramli tak berkunci malam tu. Bonda tolak pintu pagar perlahan-lahan dan mula melangkah dengan kaki kanan dengan bismillah. Tok Jimeran ikut dari belakang. Baru je Bonda nak bagi salam, mulutnya ditekuk Tok Jimeran dari belakang. Nanti dulu, belum sampai masanya lagi nak panggil mereka. Tiba-tiba Aziz dan Harun sampai dekat pintu pagar. Tok Jimeran bersuara, "Macam mana? Dah selesai belakang rumah?" "Dah Tok." "Baiklah, sekarang selesai bahagian depan pula. Ingat, pastikan tak ada ruang yang terlepas pandang." Tok Jimeran bagi isyarat pada Bonda untuk berundur sikit dan bagi ruang pada Aziz dan Harun untuk jalankan tugas mereka. Aziz mula buka bungkusan plastik yang dibawanya dan kemudian genggam garam, lada hitam dan limau purut yang telah dipotong nipis-nipis tu. Dengan lafaz bismillah yang tak lekang di bibir, dia tabur bahan-bahan tersebut di sekeliling anjung rumah dan dilemparkan ke arah bumbung dan beranda bilik rumah Ramli. Harun pula mula sembuh pintu utama rumah dan dinding rumah Ramli dengan minyak kasturi hitam yang telah dicampurkan bersama air bacaan Yasin dan doa-doa tertentu dari Tok Jimeran. Masa tengah khusyuk jalankan tugas masing-masing, tiba-tiba Tok Jimeran suruh berhenti dan berkata, "Mereka dah mula panas. Pergilah panggil anak kau." Bonda mula rasa berdebar-debar dan terasa takut pula. "Tak perlu risau, yakin Allah akan memudahkan usaha kita. Buat untuk Salwa dan anak menantu kau. Lagipun tadi aku dah pagar diri kau. InsyaAllah tak akan jadi apa-apa. Pergilah." Lepas dengar kata-kata daripada Tok Jimeran, barulah Bonda rasa lega sikit. Dia mula mendekati pintu utama rumah Ramli dan bagi salam. Tapi tak ada jawapan. Tok Jimeran suruh bagi salam sekali lagi. "Assalamualaikum. Salwa, Ramli, ibu datang ni. Buka pintu ni nak." Tiba-tiba lampu rumah menyala. Kedengaran tapak kaki yang kuat macam dihentak-hentak menuju ke arah pintu rumah. Bayang-bayang Ramli kelihatan berdiri tegak di sebalik langsir pintu cermin yang seiring dengan pintu utama. "Apa yang kau nak?" "Ramli? Ramli ke tu? Ibu datang nak. Tolonglah buka pintu ni Ramli." "Hei orang tua, aku dah bagi amaran pada engkau tempoh hari. Kalau kau masih berkeras nak masuk campur dalam urusan aku, jauh kau, aku akan tarik." "Sudahlah, jangan dipanjangkan cerita. Kau buka pintu rumah ni sekarang, atau kau semua akan mati kepanasan dalam rumah ni. Aku dah pagar dan kepung rumah ni. Kau takkan dapat lari dan akan terbakar semua sekali kalau kau masih berdegil tak nak bagi kami masuk. Aku datang untuk berunding dengan kau. Buka sekarang. Jangan cabar aku." Senyap, tak ada jawapan dari Ramli. Kemudian Tok Jimeran suruh Hajah Bonda berdiri dekat tepi dia dan mula baca beberapa potong ayat ruqyah, dan kemudian dia mula tarik nafas serta isyaratkan tangan kanannya secara makrifat dari bawah naik ke atas macam tengah membakar sesuatu cara batin.
Selang beberapa saat, kedengaran suara bising dari dalam rumah Ramli. Suara berselang-seli antara suara Ramli dan suara Salwa tu macam menangis tahan kesakitan dan beberapa kali merayu supaya jangan bakar mereka. Berhenti. Aku buka pintu ni sekarang. Berhenti. Salwa menjerit dari dalam rumah. Tok Jimeran pun berhenti. Pintu rumah terbuka dengan perlahan-lahan, tapi tak ada bayang Ramli atau Salwa kelihatan berdiri dekat pintu rumah tu. Tok Jimeran pandang ke arah Aziz dan Harun dengan isyarat mata. Mereka berdua faham apa yang dimaksudkan oleh guru mereka tu. Aziz menghampiri pintu rumah yang terbuka luas tu. Walaupun lampu ruang tamu terang menyala, namun Aziz tak nampak kelibat sesiapa pun dekat situ. Permainan syaitan. Aziz buka kain selendang yang diikat di pinggangnya. Kain tu adalah salah satu hadiah daripada Tok Jimeran pada Aziz sebab berjaya tamatkan latihan dalam seni ilmu hikmah. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, hancurlah dikau dan segala perancangan jahatmu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Aziz terus libas selendang hitam ke arah daun pintu rumah Ramli sebanyak 3 kali. Tak cukup dengan tu, Aziz libas ke lantai pintu rumah Ramli dengan laungan Allahu Akbar sebanyak 3 kali. Terdengar jeritan dari dalam rumah Ramli diiringi bunyi pinggan mangkuk macam dilempar dan jatuh pecah ke lantai. Tok Jimeran terus suruh Harun masuk. Harun baca bismillah dan melangkah masuk ke dalam rumah Ramli. Dia tercari-cari kelibat Ramli dan Salwa dan berjalan menghala ke arah dapur. Tiba-tiba satu tendangan hinggap dekat belakang Harun. Aduh, Tok Ji! Itulah cuai. Tok Jimeran, Aziz dan Bonda dah masuk ke dalam rumah. Kelihatan Ramli tengah merangkak-rangkak macam haiwan dan mencakar-cakar lantai rumahnya tanpa henti. Dia macam dah bersedia nak serang Harun sekali lagi. Jangan putus zikir, kuatkan pagang kau. Tok Jimeran marah Harun sebab lupa berzikir hingga menyebabkan benteng diri dapat ditembusi makhluk yang menguasai Ramli sekarang. Harun berdiri dan terus berzikir semula. Kali ni dia tak nak tersungkur lagi. Kemudian Tok Jimeran suruh Harun ke dapur dan Aziz pula disuruh naik ke atas cari Salwa. Aziz pijak anak tangga dan perlahan-lahan naik ke atas. Mulutnya tak henti-henti berzikir. Tangan kanannya genggam erat selendang hitam pemberian Tok Jimeran. Dia bersedia menghadapi segala kemungkinan. Ramli yang tak keruan tu mendengung-dengus dengan tiba-tiba bangkit dan cuba serang Tok Jimeran. Ramli melompat dan cuba terajang Tok Jimeran. Tok Jimeran tak berganjak. Tasbih di tangannya tetap berputar dengan tenang. Dia tatap wajah Ramli dengan pandangan yang sangat tajam. Kemudian Ramli tercampak ke dinding macam ada yang menepis tendangannya dan menolaknya ke dinding. Tok Jimeran mendekati Ramli dan merenung tepat ke arah mata Ramli yang tersungkur di dinding tu. Tiba-tiba Ramli macam ketakutan. Tubuhnya kaku tak bergerak. Ramli bersuara, Harimau putih, jangan bunuh aku Tok. Jangan bunuh aku Tok. Ampun. Kalau kau berani bergerak walau seinci, kau akan jadi makanan dia. Faham? Tok Jimeran berkata sambil muncungkan mulut ke arah seekor harimau putih yang tengah berdiri depan Ramli. Ramli mengangguk. Tiba-tiba kedengaran suara Salwa menjerit dari dapur. Mati kau! Kelihatan Harun berundur ke belakang perlahan-lahan keluar dari dapur diikuti Salwa yang tengah menunjah Harun yang berada depan dia dengan pisau yang sangat tajam. Namun Harun tetap bertahan dengan zikir yang tak putus-putus. Satu pun tujahan pisau yang Salwa tujukan pada Harun tak kena dia. Macam ada perisai besi yang mengelilingi Harun. Tok Jimeran hanya perhati gelagat Harun dan bersuara, kau boleh handle dia Harun? Boleh Tok, insyaAllah. Okey, lumpuhkan dia cepat. Jangan belengah. Serta-merta Harun melangkah 2 tapak ke depan dan berdiri betul-betul depan Salwa. Ditenungnya wajah Salwa yang dah tak kelihatan macam wanita 20-an. Alio Salwa meleleh-leleh menitis ke lantai. Dekat dagu kiri Salwa ada bekas garisan luka yang masih baru dengan darah yang masih mengalir. Cepat! Apa yang kau tunggu lagi tu? Tersentak Harun dengar jeritan dari Tok Jimeran. Harun menghadap Salwa yang masih pegang pisau dan berusaha merodok dia. Dia keluarkan cincin besi kuning yang Tok Jimeran hadiahkan, kemudian disarungkan di jari manis tangan kanan. Harun terus bersuara, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, lumpuhlah kau dengan segala ilmu yang ada pada dirimu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Dengan segera Harun tepuk lantai 3 kali.
Tak semena-mena, Salwa tak dapat imbang badan dia dan jatuh terjelupuk ke lantai. Pisau yang digenggam Salwa tadi terlepas dari genggaman dan cepat-cepat Harun ambil dan sorokkan. Salwa meraung-raung cuba bangun tetapi gagal. Salwa macam lumpuh separuh badan dari paras pinggang ke bawah. Hajah Bonda terus berteriak bila tengok Salwa terjelupuk atas lantai tu. Ya Allah, anak aku, anak ibu. Nanti dulu Hajah Bonda, itu bukan anak kau lagi. Makhluk puaka masih bersarang dalam diri Salwa dan Ramli ni. Aku kena selesaikan mereka dulu. Zikir peninding, jangan pernah berhenti. Teruskan berzikir. Kemudian kelihatan Aziz turun tangga sambil gendong Maya. Hajah Bonda terus berteriak lagi. Ya Allah Maya, maafkan Bonda. Maya jadi macam ni sebab Bonda. Baringkan di atas sofa panjang. Bonda tolong jaga dia sementara saya selesaikan hal Ramli dan Salwa ni. Hajah Bonda mengangguk dan terus pergi ke arah Maya. Kemudian Tok Ji panggil Aziz dan bertanya siapa lagi yang ada dekat atas. Aziz cakap dia dah periksa semua bilik dan hanya Maya yang dia jumpa pengsan dan diikat dalam bilik gelap. Tok Ji Meran mengangguk dan terus pandang ke arah Ramli dan Salwa semula. Ramli diam dan tak bergerak sedikit pun. Dia masih nampak harimau putih yang diseru oleh Tok Ji Meran tadi masih tegak dan sesekali mengaum panjang. Tok Ji Meran bersuara. Kau berdua puaka yang berasal dari paya di hutan tempat budak ni selalu mancing kan? Kenapa kau berdamping dengan budak ni? Kenapa kau kacau dia? Cakap! Tak ada jawapan dari mereka berdua. Yang kedengaran hanyalah dengusan mereka yang macam haiwan liar dalam kesakitan. Tok Ji Meran hilang sabar dan bersuara lagi. Baiklah, aku pun jenis yang paling tak suka buang masa. Kalau kau tak nak jawab, aku akan leburkan kau berdua dalam gunung berapi. Kemudian jari telunjuk Tok Ji Meran berputar-putar buat satu bulatan besar atas lantai depan Ramli dan Salwa. Mata Ramli dan Salwa terus terbeliak tengok dalam bulatan yang dibuat oleh Tok Ji Meran tadi. Salwa terus berteriak. Panas! Panas Tok, ampunkan aku Tok. Lepaskanlah aku janji aku takkan kacau bangsa manusia lagi. Aku janji Tok, aku tak nak masuk ke sana Tok. Panas Tok. Cakap dulu, apa puncanya kau ikut budak ni dan ganggu dia? Semasa budak ni memancing dekat kawasan paya tempat aku dan keluarga aku tinggal, dia selalu ambil serangga-serangga dekat situ dan jadikan sebagai umpan. Tak sedikit pun dia minta kebenaran dari aku. Aku dah maafkan dia sebelum ni, tapi ada satu masa dia datang dan kencing dekat kawasan rumah aku. Habis semua anak-anak aku basah dengan air kencing dia. Aku dan suami rasa sangat marah. Sejak itulah kami ganggu dia. Macam mana dia bersalah? Hijab dia tak terbuka. Dia tak tahu keluarga kau ada dekat kawasan tu. Kenapa dia tak sebut nama Tuhan dia sebelum kencing? Kalau dia sebut, mesti anak-anak aku akan lari tinggalkan kawasan tu. Semua yang ada dekat situ senyap dan mendengar dengan tekun. Barulah Tok Ji dan Hajah Bonda tahu punca gangguan mistik tu pada Ramli dan Salwa. Kemudian Tok Ji suruh Aziz keluarkan 2 botol kaca yang mereka bawa tadi. Tok Ji Meran bersuara. Aku tak akan lepaskan kamu berdua kerana kau dah langgar prinsip aku masa aku minta cara baik untuk kau keluar dari tubuh suami isteri ni tempoh hari dan kau menolaknya. Tapi aku tak akan bunuh kamu kerana pada aku ini juga kesalahan tak sengaja dari budak lelaki ni. Jadi kau berdua akan aku kurung dalam botol ni dan anak-anak kau juga akan aku seru dan aku kurung dalam botol yang lagi satu ni. Sekiranya sampai redha Allah, kamu semua akan terlepas dari kurungan ni. Tapi kalau kau masih berdendam dan cuba menyakiti mana-mana anak cucu Adam lagi, maka urusan kamu semua adalah dengan aku. Tok Ji Meran angkat tangan kanan dia macam menarik-narik sesuatu di udara. Mulutnya terkumat kamit berzikir. Allah, Allah, Allah. Dengan pantas Tok Ji Meran macam tangkap sesuatu di udara dan kemudiannya dia masukkan secara perlahan-lahan ke dalam botol dan tutup mulut botol tu dengan kain kuning dan diikat kemas. Kedengaran Salwa merayu-rayu pada Tok Ji Meran dengan teresak-esak. Tolonglah, lepaskan kami. Kami tak akan ganggu lagi. Maafkanlah kami. Tolonglah lepaskan kami dan anak-anak kami. Tidak, aku tak percaya pada janji jin puaka macam kau. Dengan gaya makrifat yang sama, Tok Ji Meran tarik kedua-dua puaka yang ada dalam tubuh Ramli dan Salwa ke dalam botol kaca yang kedua dan diikat kemas mulut botol tu dengan kain merah. Ramli dan Salwa dengan serta-merta sedar dan terbatuk-batuk lalu memuntahkan sejenis lendi dalam beg plastik yang telah disediakan Aziz dan Harun. Kemudian Tok Ji Meran suruh Aziz bagi air yang telah dibacakan dengan doa dan surah Al-Fatihah pada mereka. Tok Ji Meran pergi dekat Maya pula yang masih terbaring atas sofa dekat ruang tamu. Dia ambil sikit air doa tadi dan dituangkan ke tapak tangan Hajah Bonda dan suruh Hajah sapu air tersebut ke wajah Maya.
Maya tersedar dari pingsan dan Tok Jimeran suruh Hajah Bonda bagi Maya minum dengan air doa tu juga. Perlahan-lahan Maya, Salwa dan Ramli mula sedar dan wajah mereka mula segar semula. Hajah Bonda terus peluk dan cium Salwa. Maya telah dibawa ke hospital untuk mendapatkan pemeriksaan lanjut sebab dia diikat selama 3 hari tanpa makan dan minum. Lepas minggu, Maya dibenarkan pulang. Ramli tak pergi dah mancing dalam hutan atas arahan Tok Jimeran sebagai hukuman sebab lalai dalam menjaga adab sesama makhluk. Tapi Ramli dibenarkan untuk memancing dekat kolam atau kawasan terbuka untuk lepaskan gian memancingnya tu. 3 bulan lepas kejadian tersebut, Salwa disahkan mengandung anak pertama. Hajah Bonda rancang untuk jadikan cucunya tu sebagai cucu angkat Tok Jimeran bila lahir nanti. Alright, itu dia kisah daripada Andi yang dapat saya kongsikan pada malam Sabtu ni. Kalau anda ada kisah seram yang nak dikongsikan, boleh emailkan ke alamat email di bawah atau join grup Telegram Syarul Chapter. Jangan lupa like, komen dan share video ni. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios. Ya, memanglah itu hobi dia. Tapi sejak kebekalan Ya, memang itulah. Ya, memang itu. Ya, memanglah tu. Ya, memang itulah hobi dia. Tapi sejak Ya, memanglah itu hobi dia. Tapi sejak cawan kopi dan piring berisi biskut kering diletakkan belak-belak. Okey, sat. Bonda termenung panjang. Sekarang ni yang Bonda risaukan hanyalah Salwa. Badan dia terasa sakit. Setan. Salwa menjerit dari dalam rumah. Tok Jimeran pula. Salwa menjerit dari dalam rumah. Ramli melompat dan cuba teranjang. Ramli Harun menghadap